السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni muka surat 58, Kitab Ad-Da' wad Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dalam pengajian yang lepas, kita telah membaca hadis Usamah bin Zaid berkenaan dengan lelaki yang dilemparkan ke dalam neraka, yang isi perutnya terburai dan dia berpusing-pusing, berputar-putar dalam neraka seperti keldai yang mengelilingi batu penggiling gandum. Kenapa? Kerana kesalahan ataupun dosa bercakap apa yang tidak dia kerjakan. Jenis orang cakap banyak, kan? Cakap tu tinggi, sombong, seolah-olah dia tu buat semua benda, dialah yang baik, orang lain semua jahat. Tapi dia lupa apa yang dia bicarakan itu sebenarnya dia sendiri pun tidak melaksanakannya. Jadi malam ni kita sambung selepas daripada itu. Perenggan Imam Ahmad menyebut hadis Abu Rafi'. Hadis Abu Rafi' ni tuan-tuan boleh lihat footnotes di bawah itu dalam Musnad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, oleh Imam Ibn Khuzaimah dan lain-lain, yang mana disebut nama seorang perawi yang bernama Mambudh, yang merupakan seorang majhul, perawi yang majhul. Tetapi hadis ini ada jalan lain yang menguatkannya, yakni ada dua jalur yang lain yang menguatkannya. Baik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui tanah perkuburan Baqi'. Lalu Nabi kata, cis. Nabi tunjuk tak suka bila Nabi lalu di perkuburan Baqi'. Nabi tunjuk tidak suka. Lalu Nabi kata, dalam hadis ni Abu Rafi' kata mula-mula dia ingat, dia anggap bila Nabi kata cis, nak tunjuk tak suka itu seolah-olah ditujukan kepada aku, yakni kepada Abu Rafi'. Tapi Nabi kata bukan kamu yang aku maksudkan, tetapi penghuni kubur ini. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat daripada keluarga si fulan. Jadi Nabi bagi tahu yang dia tunjuk
tidak suka tu bila dia lalu baginda melalui tanah perkuburan Baqi' itu, Nabi bukan tuju kepada perawi hadis ni, tetapi Nabi maksudkan itu kepada penghuni kubur di tempat yang Nabi lalu itu, dan Nabi tunjuk. Dan Nabi kata, apa alasan yang menyebabkan Nabi tunjuk dia tak suka? Nabi kata, aku mengutusnya untuk mengambil zakat daripada keluarga si fulan, tapi dia mengambil satu pakaian daripadanya. Jadi dalam dia buat kerja tu, dia sakau, dia ambil yang bahagian dia yang tak sepatutnya dia ambil. Lalu Nabi kata, sekarang dia dikenakan pakaian yang serupa daripada api neraka. Hadis ni tuan-tuan, dan juga hadis-hadis lain yang kita akan baca nanti, merupakan antara beberapa banyak hadis yang mana para ulama dia buat satu rumusan, iaitu bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas manusia. Sama ada azab itu sewaktu di alam barzakh ataupun sebelum di alam barzakh, sebelum mati sekalipun. Apatah lagi bila sudah melangkah ke alam akhirat, termasuklah ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Para ulama dia buat rumusan apa? Antara hadis ni dengan hadis-hadis yang lain, mereka buat kesimpulan bahawa bentuk azab itu dia menyerupai jenayah yang pernah kita buat atas dunia. Bentuk azab tu, bentuk balasan daripada Allah Ta'ala itu, dia menggambarkan apa dia dosa yang kita buat atas dunia. Macam hadis ni, dia dikenakan pakaian daripada api neraka. Pakaian yang dia kena pakai itu pakaian daripada api neraka. Kita tuan-tuan, pakaian yang kita tak suka pun kita rasa rimas, rasa tak boleh nak pakai. Itu pakaian yang memang pakaian. Cuba tuan-tuan bayang, ini adalah pakaian yang dibuat daripada api neraka, dipakaikan kepada orang ni, penghuni kubur ini, yang Nabi tunjuk Nabi tak suka dekat orang ni. Sebab apa? Sebab dia telah pecah amanah. Kalau kita di Malaysia sekarang, kita baca dalam media, kita baca CBT, Criminal Breach of Trust, kan, pecah amanah jenayah. Orang bagi amanah kepada kita, kita khianati amanah itu. Maka dalam hadis Nabi cerita macam mana dia ambil bahagian yang bukan bahagian dia, dan benda yang dia ambil itu pakaian, benda yang dia ambil. Dan orang kita ni tuan-tuan, dia memang suka benda percuma, benda hak saja-saja ni. Benda percuma ni tuan-tuan, dia ada beberapa kemungkinan. Satu, dia memang dia percuma sungguh dan dia hak kita boleh ambil. Satu lagi, dia percuma yang mana sebab percuma tu kita tak bayar, tapi sebenarnya dia bukan hak kita dan kita tak boleh ambil. Contoh, kita naik kapal terbang, semua kita ni nak buat kenangan belaka. Selimut kita ambil, kan, garpu, camca, apa saja boleh ambil. Bukan tak boleh ambil, tapi mesti dapatkan kebenaran. Kalau polisi airlines itu dia kata boleh ambil. Tapi kalau polisi airlines kata tak boleh ambil, ataupun dia kata boleh ambil tapi dengan kebenaran, maka kita mesti dapatkan kebenaran. Kita tak boleh asal benda tu kita boleh ambil, kita ambil tanpa kita tahu hukum dia. Tak boleh tuan-tuan. Walaupun orang kata ala camca je, garpu je, selimut je, berapa sen je selimut tu, tak kira lah. Sama dengan hotel ni tuan-tuan, daripada berus gigi hak murah tu pun kita ambil. Berus gigi hak murah tu kita ambil, tak apalah, itu memang hak kita pun, dan itu tidak menjadi satu kesalahan. Tapi saya baru ni
bersembang dengan satu tour guide. Tour guide ni dia duk cerita pengalaman dia jadi pemandu pelancong. Bawa pelancong Korea, bawa pelancong Americans, British, Arabs, macam-macam pelancong yang dia bawa. Lepas tu saya tanya dia, pengalaman dia yang dia rasa paling pelik sekali apa dia? Tentang perangai pelancong. Dia kata satu hari dia bawa pelancong dari India. Bukan India Malaysia. Pelancong tu dari negara India. Dia kata masa naik atas bas tu nak bawa pelancong ni balik semula ke India, nak bawa pergi airport. Hotel telefon. Dia kata, "Cik, ada 2 lampu tidur hilang." 2 lampu kat tepi katil tu, 2 lampu tu hilang. Dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, kalau pelancong dari negara Arab ni tak apa. Dia buat salah, dia mengaku salah, dia bayar. Pelancong negara lain pun macam itulah. Tidak jadi isu besar sangat. Tapi dia kata pengalaman dia duk kendalikan pelancong-pelancong dari negara India ni. Macam kes itulah, hilang 2 lampu bilik tidur, bilik hotel tu. Tanya, siapa ambil? Tak mengaku sampai sudah. Tak mengaku. Dia kata kalau tak ada siapa mengaku, bas takkan jalan, biar kena tinggal di kapal terbang. Tak mengaku, tak apa, kena tinggal tak apa. Last sekali paksa suruh buka sorang-sorang beg tu. Buka-buka jumpa 2 lampu. Lampu dalam bilik hotel pun dia ambil. Ni masalah orang kita. Kalau hang nak ambil tisu satu kotak tu, tahanlah juga dia tisu pun dia nak kebas. Tapi orang kita ni tuan-tuan, dia ambil benda yang tak patut dia ambil. Yang tu tak boleh. Sebab tuan-tuan, azab Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita ambil benda yang bukan hak kita, tak kiralah dalam apa situasi sekalipun, akan ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni dia ada kaitan dengan penyakit dan musibah yang menimpa kita. Yang kita duk mengaji malam ni kitab Ad-Da' wa Dawa. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia bawa nas-nas yang macam ni supaya kita alert, supaya kita sedar dan berwaspada bahawa apa yang menimpa kita ada kemungkinan, tidak semestinya, tapi ada kemungkinan ia adalah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan. Perenggan seterusnya disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, muka surat 59. Al-Imam Al-Baghawi menghasankan hadis ini. Baik, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Anas bin Malik. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bi maqarid min nar. Faqultu man haula?" Nabi kata pada malam Isra' Mi'raj, aku lalu dekat satu kaum yang bibir mereka digunting dengan guntingan api neraka. Malam Isra' Mi'raj, Nabi lalu dan Nabi tengok ada satu kaum, bibir puak-puak tu dikena gunting, dan gunting tu daripada api neraka. Gunting tu sendiri daripada api neraka. Man haula? Nabi tanya, siapakah mereka itu? Faqalu, maka yang jawab ni Jibril dan malaikat-malaikat yang ada bersama dengan Jibril alaihi salam. Khutaba, tukang khutbah, kan, tukang khutbah, min ummatik, daripada umatmu, min ahli dunia, di atas dunia. Mereka ni tukang khutbah di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas dunia. Kanu ya'muruna an-nas bil birr
wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Mereka menyuruh manusia melakukan kebaikan, tapi mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Tidakkah mereka berfikir? Hak ni hak saya bagi contoh dalam kuliah yang lepas kan. Orang duk cerita pasal kumpulan-kumpulan tarikat yang sesat yang tertentu ni tuan-tuan. Dia duk ajar dekat anak murid dia zuhud, duk ajar kat anak murid dia uzlah, suluk, macam-macam istilah lah. Suruh tinggal dunia, jangan duk hambat dunia. Tapi dia duk cakap pasal Rolex dia pakai, dia duk sembang pasal first class yang dia naik tiket kapal terbang, dia duk cerita hotel yang mewah macam mana yang dia duduk. Ini benda-benda yang menggambarkan bagaimana berbezanya benda yang dia duk ucap, dia duk suruh orang buat, tapi benda yang dia sendiri apply untuk diri dia. Macam kita cerita dalam kuliah yang lepas, tidak salah tuan-tuan. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan nak guna duit tuan-tuan untuk ambil hotel yang mahal, untuk pergi melancong, fadal. Tapi janganlah perkataan kita tu berbeza. Dekat orang pandai sangat bagi nasihat, begitu begini, tapi diri sendiri tidak sebagaimana yang kita duk nasihat pada orang. Hak tu tak boleh. Bila kontradik benda yang kita duk pandai-pandai nasihat ke orang, tapi kita sendiri tak buat sebagaimana yang kita nasihat, yang tu tak boleh. Bukan kata dilarang kita bermewah, dah kita kaya, kita ada duit, fadal. Tapi bila tang nasihat orang tu, bila bab bagi nasihat orang tu, seolah-olah kita ni uzlahnya, suluknya, apa semua. Tapi realiti orang duk tengok tak sama. Benda yang kita cakap dengan benda yang kita buat untuk diri kita sendiri. Baik. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, dengan sebab dia dosa dia tadi pada mulut dia. Kan? Dosa dia tadi pada mulut dia. Maka azab dia itu yang dikenakan kepada dia juga adalah pada mulut dia. Digunting bibirnya dengan menggunakan gunting daripada api neraka. Itu yang kata balasan dia tadi, dia akan lihat kepada apa yang kesalahan yang dia buat, dan azab itu akan dikenakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi bila orang ni dia tukang khutbah, pandai sangat bersyarah, duk mengajar orang dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak sebagaimana yang dia duk pandai nasihat pada orang, maka Allah Subhanahu wa taala mengenakan balasan dengan gunting pada mulut dia, dengan menggunakan gunting daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Musnad Imam Ahmad, daripada Anas bin Malik, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril." Ketika mana aku dimi'rajkan, Nabi kata tatkala aku dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Faqultu, aku bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Faqala haula'il ladzina kanu ya'kuluna luhuman nas. Jibril jawab, mereka ini adalah orang yang makan daging manusia, yakni mengumpat, ghibah. Ya'kuluna luhuman nas, mereka ni makan daging manusia, mengumpat. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka ini menodai kehormatan mereka. Jenis kaki suka aibkan orang, suka malukan orang, suka buka rahsia orang. Ini dia tak boleh tengok orang senang, dia tak boleh tengok orang lebih, orang berjaya daripada dia, mesti akan jadi sasaran dia.
Sama ada kok belakang ataupun secara berdepan. Jenis orang dia tak suka tengok orang ada dapat rezeki, dapat nikmat lebih sikit. Maka orang yang macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia tengok sendiri macam mana golongan yang macam ni dia akan cakar wajah dia dan dada dia sendiri. Pasal apa tuan-tuan? Sebab bila kita malukan orang, malu ni orang kata apa? Nak letak muka kat mana tak tahu sebab malu. Muka. Maka dengan sebab dosa yang dia buat itu melibatkan air muka orang, kehormatan orang, maka Allah Azza wa Jal mengenakan azab kepada orang yang macam ni dengan mencakar wajah dia sendiri dan dada dia sendiri. Sebab dia diumpamakan memakan daging manusia, makan daging saudaranya sendiri. Jadi ini antara kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan macam mana Allah Ta'ala membalas kesalahan tersebut. Tuan-tuan sekalian, di dalam contoh-contoh lain yang disebut oleh para ulama tentang bagaimana Allah Ta'ala membalas sesuatu amalan yang dilakukan oleh hamba dia. Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man kana fi hajati akhih, sesiapa yang memenuhi keperluan saudaranya. Ada saudara kita, sahabat kita, dia perlukan sesuatu dan kita penuhi keperluan dia. Maka orang yang macam ni, Nabi kata, kanallahu fi hajatih, maka Allah akan memenuhi keperluan diri dia. Kita tengok ada orang habis minyak tengah jalan, tiba-tiba ada je orang volunteer, sukarela, tak ada nak minta upah apa, memang sungguh-sungguh pergi tolong, pergi beli minyak, bawa minyak kat kita. Ada setengah orang tu dia tolong belikan dan dia tak mau ambil duit pun. Sama macam kereta rosak tengah jalan, kita tengok ada setengah kawan kita yang menghadapi pelbagai masalah, dia nak pinjam duit, kita bagi pinjam kat dia dan kita tak pernah peduli pun, dia nak bayar bila terpulang lah. Sebab kita tahu dia susah sungguh, dia bukan kata jenis kencing orang dak, kita tahu dia memang genuine case, dia memang susah, kita bagi kat dia, dia nak bayar bila, kita tak pernah ambil tahu, sebab kita tahu dia dalam kesusahan. Kita tengok zaman tok nenek kita dulu, gotong royong dan sebagainya, saling tolong menolong, itu benda bagus. Tapi ada juga yang bab tak bagusnya. Saya ingat di satu kampung dulu, ni cerita lama, kampung tu tuan-tuan, dia gotong royong lah. Kalau ada kenduri, ada kematian, gotong royong, buat sama-sama, saling tolong menolong. Tapi dia ada perangai buruk, perangai jenis curi daging, lepas tu curi tuala good morning. Tak ada apa-apa lagi, tuan rumah dah sedia dah tuala good morning, seorang satu apa semua. Tengok tak cukup. Bukan tak cukup selai dua, banyak tak cukup. Pasal apa? Hak mai tolong tu dia ada niat tak baik. Dia nampak tuala good morning tu, orang patut ambil satu, dia ambil 4, 5, 10 dia ambil. Ni perangai. Perangai tadi. Dia tak fikir yang tuan rumah beli tuala good morning tu untuk siapa yang datang gotong royong, ambil selai seorang. Dia ambil banyak. Menyebabkan kawan hak lain tak dapat. Ni contoh benda duk berlaku dalam masyarakat. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas, tuan-tuan sekalian, bila kita tolong saudara kita, maka Nabi kata apa? Kanallahu fi hajatih, Allah Ta'ala pula yang akan memenuhi keperluan dia. Cuba tuan-tuan bayang,
Mana untung? Kawan kita tu kita tolong dia. Yang kita pula Allah yang tolong kita. Jauhnya tuan-tuan, ganjaran berbanding dengan amalan yang kita buat. Sebab tu syurga ni, bila kita kata sebenarnya manusia, hamba Allah tidak layak pun untuk masuk syurga. Kenapa? Sebab nikmat yang ada pada syurga itu, kalau kita gandingkan dengan amalan yang menyebabkan kita masuk dalam syurga tu tuan-tuan, sebenarnya tak layak pun kita nak dapat syurga tadi. Benda kita buat tu sebenarnya tak layak pun, sebab nikmat syurga itu terlalu tinggi nilai dia berbanding dengan amalan yang kita buat. Jadi ini benda yang Allah Ta'ala menghendaki supaya kita semua bersyukur bagaimana Allah membalas kebaikan itu jauh berlipat kali ganda berbanding dengan amalan seciput yang kita duk tolong orang, yang kita buat baik pada orang. Kemudian Nabi kata, waman farraja an muslim kurbah farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang mengangkat, menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat daripadanya kesulitan daripada kesulitan yang ada nanti pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita nampak ada orang susah, kita tolong. Sebab tu bagus tuan-tuan sekalian, dalam masyarakat kita sekarang ni ada tabung khairat kematian, supaya keluarga yang terkesan dengan kematian tadi, dia akan terima sedikit bantuan daripada masyarakat. Dan saya tengok setengah-setengah tempat, selain daripada dia ada tabung khairat kematian hak pihak qaryah, sama ada masjid ataupun surau buat, setengah-setengah tempat tuan-tuan sekalian, pihak qaryah tu sendiri menyediakan package percuma. Dan setengah tempat saya tengok dia sediakan tabung pula, dia letak di rumah kematian, supaya siapa yang hadir yang rasa nak tolong ringankan beban keluarga si mati boleh meletakkan wang di situ tanpa diketahui oleh keluarga si mati. Nak letak, kita letak senyap-senyap, orang tak tahu, kita tolong berapa banyak dan sebagainya. Jadi ini contoh bagaimana kita meringankan beban orang yang ditimpa dengan sesuatu musibah. Sama juga dalam masyarakat kita ada benda-benda lain yang bagus. Bila kenduri kahwin contohnya, pakat bagi sikit-sikit seorang. Ada yang bagi RM5, ada yang bagi RM10, hak mana ada duit lebih bagi RM50 dan sebagainya, supaya orang yang buat kenduri tadi dengan beban sewa tempat, dengan buat kenduri, dengan segala persiapan, maka dia diringankan beban tadi. Tapi janganlah pula kita terlalu bermewah, melampau-lampau benda yang kita tak mampu, tapi sebab nak menunjuk-nunjuk, nak show off, maka kita buat kenduri di luar daripada kemampuan kita. Yang tu tak baguslah kan, yang tu tak bagus. Samalah juga tuan-tuan, aib orang kan, kita jangan cerita benda-benda yang melibatkan benda yang dia rasa malu kalau orang mengetahuinya. Maka bila kita tutup aib seorang muslim, maka aib kita nanti di hari kiamat tuan-tuan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi kata, man radda an irdihi akhih, barang siapa yang menjaga kehormatan seorang muslim, maka Allah akan menjaganya daripada api neraka nanti pada hari kiamat. Jadi siapa yang jaga kehormatan seorang muslim, maruah dia, muruah kan, maruah dia, air muka dia, nama baik dia, kita jaga, maka Allah Ta'ala akan jaga dia daripada api neraka. Kita hari ni tuan-tuan kadang-kadang kerana competition, pertandingan, persaingan dalam bidang perniagaan, kita burukkan perniagaan orang, padahal benda yang kita sebut tu tak benar, tak betul pun, kita burukkan. Maka orang yang macam ni dibimbangi,
dia tidak akan terlindung daripada azab api neraka. Kita jangan curah pasir dalam periuk nasi orang. Jangan duk sebarkan benda-benda yang tidak baik, benda yang tidak benar. Kalau benar, yang tu tak apa, untuk mencegah benda-benda yang tidak baik. Kalau kita nampak dia buat benda yang tak baik, ataupun dia jual benda yang rosak dan sebagainya, yang boleh membahayakan orang lain, yang tu kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Macam yang berlaku di satu tempat perhentian, satu orang pelanggan meninggal dunia sebab apa? Cirit bedek, keracunan makanan, food poisoning, katanya sebab makan sandwich yang dah expired, yang dah melepasi tarikh luput. Yang tu kita wajib sekat dan wajib kita perbetulkan. Yang tu betul lah, kita kena dedahkan kesalahan-kesalahan seperti ini yang boleh menyebabkan penganiayaan kepada customers, kepada para pelanggan yang beli makanan di tempat-tempat yang macam tu. Itu ada keperluan. Tapi kalau kita saja-saja nak burukkan orang kerana dengki dan sebagainya, maka orang tu dijanjikan dengan azab api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Imam Muslim, Allah Taala juga menceritakan bagaimana balasan, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Nabi kata apa? Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku, lalu dirinya mempersulitkan, menyusahkan atas mereka, maka sulitkanlah urusannya. Dan sesiapa yang mengurus urusan umatku, lalu dirinya berlaku lembut kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Kita tuan-tuan, bila kita berurusan dengan sesuatu jabatan, sama ada jabatan kerajaan ataupun kilang ataupun apa-apalah, kaunter perkhidmatan pelanggan, kedai-kedai, syarikat-syarikat dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok ada orang yang sangat bagus. Bila kita berurusan dengan dia, kita seronok. Mereka suka mempermudahkan urusan dengan senyumnya, dengan tolong kitanya. Benda yang dia nampak kita susah, dia bagi permudahkan. Tapi ada juga counter, tuan-tuan. Bila kita berurusan dengan dia, dengan muka dia, dengan cara dia bercakap dengan kita, benda hak mudah dia bagi susah. Dan setengah tempat pula, kalau kita tak selit sekeping 50 tu, tuan-tuan, hak tu lambat. File tu dia tak naik-naik, dia duduk kat bawah file tu. Kok mana pun kena selit juga 50. Hak ni, tuan-tuan, dia kena ingat bahawa Nabi dah doa, sesiapa yang menguruskan urusan manusia ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia suka menyusahkan orang, maka Allah akan menyusahkan dia. Saya ingat ada satu kaunter, tak mau sebutlah kaunter apa. Kawan-kawan saya duduk berurusan dengan kaunter, dia duduk cerita. Kadang-kadang kita nak filekan benda, tuan-tuan, ada silap ejaan, minor mistakes, kan? Benda-benda minor, spelling ada 1 2. Dia suruh balik. Dia suruh balik, buat lain. Tu. Ada yang jenis macam tu. Benda yang tidak serius pun, benda yang boleh diabaikan pun. Ini contoh benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia sepatutnya, tuan-tuan, kalau benda tu, selagi benda tu dari segi SOP jabatan kita atau pejabat kita, benda tu boleh diterima, kita terimalah. Kenapa yang kita nak tunjuk kuasa sangat, yang kita ni ada power untuk reject application orang? Hanya semata-mata minor mistakes, benda tiny things, benda yang bukan major pun, benda bukan serius,
Tapi sebab kita nak tunjuk power tu. Itu yang orang kata Little Napoleon. Sebab apa Little Napoleon? Dia bukan Napoleon, dia little. Little Napoleon. Ada power sikit lah. Kan pangkat baru, pangkat apa tak tahu lah saya, berapa belah-belah ke bawah tu. Bukannya pangkat jenis manager apa semua. Tapi dapat power sikit, nak tunjuk dia ada power. Orang hak jenis macam ni, yang suka menyusahkan orang ni tuan-tuan, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah masjid, bukan di Penang lah, di tempat lain. Setengah-setengah masjid tuan-tuan sekalian, berjiran ni dengan beberapa rumah, dia tak mau buka pagar masjid tu. Banyak masjid lain di utara Semenanjung, di Penang, di Kedah, Perlis, Perak yang kita tengok, di Selangor dan sebagainya tuan-tuan sekalian, kita tengok. Saya duk pergi, elok je buat pagar elok supaya jiran sebelah tu ada 2-3 biji rumah boleh datang masjid. Dia nak hak duduk sebelah masjid pun dia kena pusing pergi kot depan. Ada yang jenis nak tunjuk power, nak tunjuk kuasa. Dia tak fikir kalau dia permudahkan ada 2-3 biji rumah yang sebelah masjid tu, dia buka pagar tu tuan-tuan, dia orang tu datang ikut pintu tu, berapa banyak pahala setiap hari dia dapat setiap kali orang guna belah pintu tu, dengan sebab dia bagi kebenaran, dengan sebab dia bagi kemudahan, dia mempermudahkan urusan orang. Tapi kita ni kadang-kadang kita buat benda susah, tidak bertempat. Kalau benda tu melanggar undang-undang ke lain lah kan. Kalau benda tu ada masalah keselamatan yang serius, itu lain lah. Ini tak ada masalah isu keselamatan yang serius, tapi sebab kita nak tunjuk kuasa. Jadi sebab tu tuan-tuan, sesiapa yang menyusahkan orang, maka Allah akan susahkan dia. Jadi tugas kita permudahkan, dan kita memudahkan urusan orang lain. Maka begitulah juga tuan-tuan, dalam hadis di mana Nabi kata, Nabi kata dekat Muawiyah, wahai Muawiyah, tidaklah ada seorang pemimpin, ma min imamin awalin yughliqu babahu duna zawil hajah. Nabi kata tidaklah ada seorang pemimpin yang tutup mata, dia buat tak tahu, sebab dia tidak mahu memenuhi keperluan orang miskin, orang fakir yang papa kedana, maka nescaya Allah Ta'ala akan tutup pintu langit baginya. Mana-mana pemimpin, dia tak layan hajat orang yang papa kedana, orang yang miskin, yang susah ni, maka orang yang macam ni Allah Ta'ala akan tutup pintu langit baginya. Maka dengan sebab itu, lepas Nabi kata macam tu tuan-tuan, Muawiyah terus mengambil satu orang staff, satu orang pegawai khas untuk urus segala keperluan rakyat dia. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu tidak ada. Lepas Nabi kata macam tu, Muawiyah mengambil pelajaran daripada apa yang Nabi sebut. Dia letakkan satu pegawai khas untuk melihat tentang urusan-urusan masyarakat. Macam kita hari ni banyaklah kan, SU sulit pun dah berapa orang dah. SU kanannya ketua, SU sulitnya macam-macam. Setiausaha politiknya, setiausaha politik kanannya yang ketua setiausaha politik. Banyak, baguslah. Tapi dengan syarat dia buat kerja. Kan? Dia tengok apa keperluan anak qaryah, apa keperluan rakyat dalam dun dia, dalam parlimen dia. Maka orang yang macam ni kan, dia bagi arahan kepada pegawai dia untuk tengok semua keperluan orang di bawah jajahan takluk dia yang dia berkuasa ke atasnya. Maka orang macam ni Allah Ta'ala akan bukakan pintu langit kepada dia, sebab dia suka menolong rakyat jelata di bawah pemerintahan dia. Tapi kalau yang jenis kedekut ni tuan-tuan, yang jenis kedekut, bukan sahaja gaji dia tu orang lain tak boleh nak rasa, allowance hak banyak tu, tapi
hak projek pun dia sapu kat dia semua. Dia tak bagi kat orang, dia nak kat dia semua. Maka orang macam ni dia kena ingat, kalau Allah Ta'ala tutup pintu langit kepada dia, apa yang akan berlaku kepada dia nanti. Jadi itu contoh, kan, tuan-tuan sekalian. Samalah juga dalam hadis muttafaqun alaih, dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, Allah Ta'ala berkata, wahai anak Adam, wahai manusia lah, wahai manusia, unfiq alaik, berbelanjalah, berinfaklah, nescaya aku akan berbelanja kepadamu. Allah Ta'ala kata, bila kita keluarkan duit, kita belanjakan duit untuk gembirakan orang, untuk tolong orang, untuk bantu orang, maka Allah akan berbelanja kepada kita. Dan kita tahu kalau Allah yang berbelanja, tak boleh nak banding, tuan-tuan sekalian. Pemurahnya Allah. Saya ingat setengah-setengah penceramah, tuan-tuan, suka sangat kalau pergi ceramah tempat orang kaya jemput. Pasal apa? Envelope tu. Pasal envelope. Apatah lagi kalau istana raja yang jemput. Katalah Sultan Brunei jemput. Oh, kalau boleh pakai nak pergi, tuan-tuan. Pasal apa? Dengan layanan dia, dengan hotel dia, dengan kapal terbang, apa kelas berapa yang dia bagi, dengan duit yang dia bagi, kita nak. Sama juga macam setengah orang kampung, orang kerja kuli bandaran, duk cuci apa semua, dia tahu kalau dia pergi tempat rumah orang tu bukan bagi saja upah dia, top up lagi dengan benda lain. Suka tak? Suka. Tak payah bohong, tuan-tuan, kita semua suka benda lagu tu. Saya suka jadi lawyer, beritahu dekat klien, buat kes macam ni berapa ribu. Habis kes menang, dia top up lagi ke atas. Seronok tidur malam tu. Memang lena sungguh. Kita manusia, kita ada perangai lagu tu, tuan-tuan. Bila orang bagi lebih, memang seronoklah. Hak ni tuan-tuan, bukannya raja, bukan istana, bukan sultan, tapi Allah yang akan berbelanja untuk kita, yang akan bagi belanja kepada kita. Maka kita boleh bayang macam mana kegembiraan yang kita akan dapat kalau Allah yang berinfak kepada kita. Maka sebab tu jangan kedekut, kan? Benda selagi kita ada duit lebih, kita tolong orang, tolong. Saya pernah sebut sebelum ni amalan keep the change, kan? Tip ke tips? Kan? Dia ada beza tu, ada S dengan tak ada S, tak apalah. Saya duk tanya kawan saya yang kerja tour guide tadi. Dia kata pelancong hak paling mudah bagi tips ni ialah pelancong Americans. Kalau pelancong daripada Amerika ni, tuan-tuan, semua benda tip. Angkat beg dia pun dia bagi duit. Tolong ambil gambar dia, nak selfie payah, dia suruh kita tolong ambil gambar, kita snap gambar kat dia pun dia bagi duit lagi. Cukup senang bagi duit. Jadi benda-benda lagu ni, tuan-tuan, bagi siapa yang mampu, dia sebenarnya bagus, kan? Kita beli barang dengan orang, ada duit lebih tak apa, keep the change. Gaya macam orang kaya. Padahal 5 kupang kan, tapi orang seronok, tuan-tuan, orang seronok. Saya duk biasa naik Grab, duk pergi meeting di Putrajaya, Kuala Lumpur, apa semua. Naik Grab lah, daripada airport pergi hotel semua naik Grab. Duk tanya orang Grab, dia kata benda hak dia paling suka hak tu keep the change. Hak tu hak dia paling suka. Dan dia cerita memang ada setengah-setengah orang ni dia suka. Hak keep the change tu bukan sikit, bukan RM1, RM2, kadang-kadang RM10, RM20 dia bagi lagi, kan? Jadi orang yang ada sifat yang macam ni, ramai manusia akan suka kat dia, kan? Ramai orang akan suka dekat dia sebab dia tak berkira, kan? Dia boleh kongsi kekayaan yang dia ada dengan orang. Orang boleh rasa tempias
daripada kekayaan yang dia miliki dan sebagainya. Maka berbeza kan dengan orang yang mencabuli harta orang lain, hak orang lain. Orang yang macam ni Allah Ta'ala akan musnahkan harta dia. Allah Ta'ala akan cabut barakah yang ada pada harta dia. Contohnya dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi kata, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma. Tidaklah pada pagi hari menyapa seorang hamba melainkan ada malakan, dua malaikat yang turun padanya. Lalu salah satu daripada malaikat itu berdoa. Dia doa apa? Dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dia kata, gantikanlah ya Allah harta orang yang berbelanja, yang berinfak. Hak satu lagi malaikat, dia doa, ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan berinfak. Jadi siapa yang jenis kedekut, dia payah nak derma, payah nak tolong orang, payah nak keluar duit, maka orang macam ni didoakan kemusnahan hartanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok pasal apa ada orang ni tuan-tuan, dia kaya raya tapi berlaku macam-macam musibah kepada dia. Kita pun tak katalah bahawa itu doa malaikat, tapi kadang-kadang kita heran macam mana benda-benda yang pelik-pelik berlaku kepada diri dia, kepada keluarga dia dan sebagainya. Maka ini antara sebab kenapa kita perlu menjaga harta kita dari segi keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga tuan-tuan dalam hadis Imam Muslim, man bana masjidan, sesiapa yang membangunkan masjid lillah, kan, ikhlas untuk Allah, banallahu lahu fil jannati mithlah, nescaya Allah Ta'ala akan membangunkan baginya yang semisal dengannya dalam syurga. Kita ni pantang dengar ada nak buat surau, nak buat masjid, nak buat tempat sembahyang, kita bagi duit. Kerja kita sentiasa ada sumbangan. Dengar saja ada masjid orang nak buat, bagi. Tak mampu bagi banyak, bagi sikit. RM1 pun ada bagi, RM5, RM10. Yang penting kita bagi. Maka orang yang membantu membangunkan rumah Allah atas muka bumi, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia bangunan rumah yang semisal dalam syurga. Dan Allah kita tahu, bila dia bagi, dia bukan bagi betul-betul sama hak kita bagi dak. Hak kita bagi RM1, hak kita bagi RM10 tu, dia tak jadi macam tu dalam syurga. Dia jadi berlipat kali ganda, jauh lebih besar daripada apa yang kita sumbangkan atas dunia. Apatah lagi kalau kita orang susah, tapi kita usaha juga bagi sedikit apa yang kita ada, maka itu akan dibenakan untuk dia bangunan kepada dia ataupun rumah untuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga tuan-tuan yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, wahai orang-orang yang beriman yang lisan dia tidak masuk dalam hati dia, janganlah kamu saling mengumpat sesama muslim dan jangan pula melihat aurat mereka, kerana sesungguhnya bagi sesiapa yang melihat auratnya, Allah Ta'ala akan membuka auratnya, dan bagi siapa yang dibukakan auratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memperlihatkan keburukannya kepada orang ramai. Jadi siapa-siapa yang duk cari aib orang, duk buka aurat orang dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan buka aurat dia dan memperlihatkan keburukan dia. Kita tengok tuan-tuan dalam media
Dah banyak dah berlaku. Kita tak tahulah, wallahu alam, sama ada itu satu ujian Allah kepada mereka sebab mereka ni orang baik, ataupun itu satu balasan kemurkaan Allah sebab mereka ni orang jahat. Kita tak tahu. Tapi kita tengok dalam media dah banyak dah orang agama, kan, orang yang dianggap sebagai selebriti agama, tapi didedahkan, terdedah satu persatu benda buruk, na'udzubillah, benda yang amat aib, sangat memalukan kita. Kita tak boleh nak bayang benda tu kalau berlaku kepada kita. Maka dengan sebab tu kita ni tuan-tuan, jangan duk minat sangat untuk buka aib orang, sebab kita takut benda itu akan dibalas kepada kita. Bagi ruang untuk azan. La ilaha illallah. Sedang hadirin mukminin, maka akhir sekali kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Khadijah. Juga benda yang sama tuan-tuan. Benda baik apa yang kita buat, benda baik hak macam itulah yang Allah Ta'ala bagi dalam syurga nanti, dan jauh lebih baik daripada apa yang kita buat. Satu kali Jibril alaihi salam, dan hadis ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril kata dekat Nabi kita, "Ya Rasulullah, inilah Khadijah." Jibril kata ni Khadijah. Dia datanglah, Khadijah ni datang. Dan bersama-sama Khadijah itu ada bekas. Dalam bekas tu ada daging, ada makanan, ada minuman. Bila Khadijah datang kepadamu, sampaikan salam keselamatan kepadanya.
daripada Allah Subhanahu wa taala dan diriku, yakni Jibril. Jibril kata sampaikan salam Allah dan salam Jibril kepada Khadijah, dan sampaikan good news, kabar gembira kepada Khadijah. Apa dia khabar gembira kepada Khadijah? Syurga. Apa dia syurga? Syurga tu dibuat daripada emas dan perak. Lepas tu dalam syurga untuk Khadijah ni dia ada features, ciri yang istimewa, iaitu tidak bising dan tidak ada lelah di dalamnya. Jadi para ulama tuan-tuan duk bincang pasal apa Jibril bagi tahu dekat Nabi Khadijah ni dapat syurga, yang dalam syurga tu tidak ada bising dan tidak ada penat dalam tu. Sedangkan kita tahu syurga ni, dia ni siapa duduk dalam syurga, walaupun syurga yang paling bawah, dia akan rasa dialah duduk dalam syurga yang paling sempurna, yang paling tinggi, padahal dia duduk syurga paling bawah. Jadi kenapa dalam hadis muttafaqun alaih ini Jibril sebut, purposely sebut kepada Nabi, syurga untuk Khadijah itu tidak bising? Maka antara yang menghuraikan ini ialah antaranya Al-Imam As-Suhaili. Dia kata apa? Dia kata syurga ni, dia kalau bahasa kita sekarang ni soundproof, bahasa kita sekarang. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan nak book hotel, tengok hotel, duk pilih hotel tu, orang duk review hotel kan. Kalau hak review teruk tu antaranya tidak ada soundproof. Orang tarik flash toilet sebelah bilik pun boleh dengar dalam bilik kita. Kawan tu duk bergurau atas katil bilik sebelah pun boleh kacau kita nak tidur bilik sebelah. Tu hotel murah. Tu hotel murah. Soundproof dia very poor, sangat teruk. Tapi kalau hotel yang sangat bagus, antara benda bagusnya ialah soundproof dia. Kita duduk dalam tu tak dengar kat luar tu apa dia. Macam kereta murah tuan-tuan, kereta harga 40,000, tuan-tuan naik segala benda boleh dengar, tayarnya, exhaustnya, orang kat luar. Kita duk pasang muzik kat dalam kereta, orang kat luar boleh dengar. Tapi cuba tuan-tuan tengok kereta yang setengah juta, kereta yang mahal kan, soundproof, tak dengar, senyap tuan-tuan sekalian. Itu contoh. Tapi kenapa benda macam ni disebut tentang Khadijah? Maka antara yang disebut oleh As-Suhaili ialah kerana Khadijah, bila apa-apa Nabi keluarkan suara, Khadijah dia tak balas, dia diam dan dia gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam rumah tangga macam itulah tuan-tuan. Kalau suami kita balik penat, dia marah dan sebagainya, kita jangan lawan, duduk diam sudah. Samalah kita dengan sebagai suami. Bila isteri kita stres, dia serabut masalah anak, masalah sekolah, tempat kerja, masalah dapur, masalah rumah dan sebagainya, dia bising, kita sebagai suami kena sabar, diam. Jangan kita duk lawan, bertekak, bertengkar sampai satu lorong rumah kita tu semua boleh dengar perbalahan kita suami isteri. Maka orang yang sabar, yang diam, yang kontrol suara dia supaya tidak berlaku perbalahan dengan pasangan dia, orang macam ni mudah-mudahan dia dapat syurga soundproof, yang tidak bising, yang tidak ada kebising, yang tenang tenteram, sebagaimana syurga yang diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirallahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.